Masrun pun bawa Jaafar jumpa Bomoh. Malangnya, lepas tengok keadaan Jaafar, Bomoh tu angkat tangan. Dia tak mampu nak rawat. Kalau diteruskan juga, mungkin Bomoh tu akan terkena sakit yang lebih teruk daripada Jaafar. Kemudian Bomoh tu suruh Masrun jumpa seseorang dan orang tu akan bawa Masrun dan Jaafar menemui seorang lelaki yang boleh dikatakan alim juga, sanggup bantu orang yang sakit, iaitu Haji Simpul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 188 dan 189, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Abu ajak TJ dan Andi turun. Mereka berdiri sederet depan lori sambil kemaskan kedudukan kaki masing-masing sebagai langkah berjaga-jaga. Entah kenapa hati TJ kuat mengatakan lelaki tersebut ialah Haji Basilam atau Tok Haji, sebab nampak dari bentuk badan dan cara dia berjalan. Wajahnya tak nampak jelas sebab ditutup dengan kain hitam kecuali bahagian mata dan dahi. Orang tu terus melangkah penuh semangat di bawah sinar matahari yang kian menyengat. Bila lelaki tua tu sampai, memang betul Haji Basilam. Apa lagi, TJ dengan Andi terus kena marah. Orang suruh tunggu dekat kedai saat mata sebelah, dia pergi merayat tempat lain. Lain yang disuruh, lain pula yang mereka buat. Haji Basilam risau mereka kena colik je. Kata Tok Haji, bila sampai dekat kedai saat mata sebelah tu, dia tengok mereka berdua tak ada dekat situ. Saat cakap, dia nampak dua orang budak lelaki naik lori kecil kepala merah. Dia bagi nombor lori dan tunjuk arah mana lori tu pergi. Tok Haji terus pinjam motosikal Saad dan kejar mereka berdua. Siapa nama dereba lori yang kamu tumpang tu? Tanya Tok Haji. Abu Zahrin, anak saudara Haji Simpul. Dia yang suruh kami naik lori ni dan bagi tahu Haji Basilam dengan Datuk berada di salah sebuah kampung dekat Danau Kerinci. Bila dengar nama Haji Simpul, Tok Haji terdiam. Lepas tu dia pergi jumpa Abu. Tak tahu apa yang mereka bualkan. Tak lama kemudian Abu turun dari lori. Haji Basilam dan Abu bersalaman dan berpelukan penuh mesra. Rupanya Tok Haji kenal dengan Haji Simpul tu. Kemudian Tok Haji minta tolong dari Abu, suruh hantarkan motor Saad ni dekat Sungai Penuh dan tumpangkan mereka bertiga sampai ke simpang. Dari situ mereka akan berjalan ke kampung dalam. Datuk TJ tengah tunggu mereka dekat sana. Abu setuju. Lepas naikkan motor atas lori, mereka patah balik ke Sungai Penuh. Setelah melepasi selekoh tajam, lori mula bergerak perlahan. Dekat depan ada simpang 3. Ada beberapa buah biji lori kecil, kereta dan motosikal berhenti dekat tepi jalan. Para pemandu kenderaan tersebut seberang jalan menuju ke sebuah warung yang terletak dekat kepala simpang tu. Cukup sampai sini je Abu. Abu berhentikan lori tepi jalan. Lepas turunkan Tok Haji, TJ dan Andi, dia teruskan perjalanan ke Sungai Penuh. Kamu berdua lapar tak? Tanya Haji Basilam. Mereka berdua mengangguk. Mia ada bekalkan kamu nasi lemak sambal tumis ikan bilis. Ya Pak Haji. Macam mana Pak Haji tahu? Tanya Andi. Kata Tok Haji, dia memang kenal mak bapak Mia dan keturunannya. Memang dah jadi rasmi keluarga Mia ni, setiap orang luar yang baru kenal dan bermalam dekat rumah mereka akan dibekalkan nasi lemak sambal tumis ikan bilis dengan 3 biji pertih, hujung daun pisang pembungkus nasi lemak sebelah kiri dipotong. Kalau mereka tak buat macam tu, saka akan ganggu tetamu tu kecuali orang yang kuat ilmu batinnya. TJ memang perasan masa nak masukkan bungkusan nasi lemak dalam beg tadi, memang ada bertih dan daun pisang yang dipotong hujungnya. Jangan risau, nasi lemak tu selamat dimakan. Kalau jadi apa-apa, aku boleh tawarkan, kata Haji Basilam. Kemudian mereka bertiga melintas jalan menuju ke warung di kepala simpang tu. Mereka disambut mesra oleh pemilik warung yang memang kenal Haji Basilam dan bawa mereka ke bilik khas dan dilayan sebaik mungkin. Haji ni berjasa pada saya. Dia banyak bantu. Kalaulah bukan kerana
usahanya, mungkin awak berdua tak dapat singgah dekat kedai saya ni, kata pemilik warung sambil letakkan 3 cawan kopi depan mereka. Usahlah dikenangkan perkara tu, semuanya dengan izin Allah, jawab Haji Basilam. Pemilik warung tinggalkan mereka di bilik khas tu. Siapa namanya Pak Haji? Tanya TJ. Jaafar. Apa jasa Pak Haji dengan dia? Mula-mula Tok Haji tak nak cerita. Dia suruh TJ tanya datuk dia sendiri nanti. Tapi TJ tak berani nak tanya datuk dia. Lepas Andi pujuk, barulah Haji Basilam tu bercerita. Kata Tok Haji, dekat daerah Sumatera ni ada sejenis ilmu yang disebut tinggam, yang masih digunakan untuk merosakkan lawan atau orang yang tak disenangi. Bila tinggam mula bekerja, bahagian tepi leher terasa sakit-sakit, kadang-kadang berpindah-pindah. Bila sakit dah sampai ke muncaknya, dari tepi leher akan muncul bisul yang kemudiannya pecah dan keluarkan air yang sangat busuk. Akibatnya si pesakit akan dijauhi atau kurang disenangi orang ramai. Perkataan tinggam ni berasal dari Minangkabau yang bermaksud jampi-jampi, untuk jadikan seseorang tu sakit bengkak-bengkak dengan mencucuk duri ekor ikan pari pada gambar orang yang dikenakan atau pada ikan pari. Dan tinggam ni ada bermacam-macam jenis, tapi yang paling popular dan sangat jahat ialah tinggam tulang ikan pari. Tulang yang digunakan ialah tulang yang ada di bahagian pangkal ekor, iaitu tulang yang runcing dan tajam, digunakan untuk dimasukkan ke tubuh musuh atau lawan secara gaib. Lepas tulang tu diambil, ikan pari tersebut akan dilepaskan semula ke tengah laut. Kalau ikan tu masih hidup, maka tulang yang digunakan untuk tinggam tadi tetap akan bergerak dalam tubuh si pesakit sampai orang tu hidup menderita. Si Jaafar pemilik warung ni salah seorang bekas mangsa tinggam. Menurut Haji Basilam, Jaafar ni anak jati kampung Simpang, merantau ke Pekanbaru yang ketika itu belum begitu maju dan penduduknya tak seramai sekarang. Kemudian Jaafar berkenalan dengan Marson yang berasal dari Manggilang, Jawa Tengah. Perkenalan Jaafar dengan Marson terjadi secara kebetulan. Suatu petang, lebih kurang pukul 5, Jaafar minum di sebuah gerai sambil terfikirkan sama ada nak terus hidup di Pekanbaru atau merentas Selat Melaka menuju ke Melaka atau ke Johor. Tiba-tiba Marson datang lalu duduk di kerusi sebelahnya. Mereka perkenalkan diri masing-masing. Masron pun nak cuba nasib di Pekanbaru, kemudian rancang nak pergi ke Pontian Kecil, Johor, sebab saudara sebelah ayahnya ada dekat situ. Akhirnya mereka buat keputusan nak cuba nasib di Pekanbaru dulu. Kalau gagal, baru mereka berhijrah ke semenanjung Tanah Melayu. Masa terus berlalu. Tak terasa dah 5 tahun Jaafar dan Masron bersahabat macam adik-beradik. Masing-masing dah buka perniagaan sendiri. Antara mereka berdua, ternyata Jaafar lebih berjaya. Pada suatu petang Jumaat, lebih kurang pukul 6, Masron datang ke rumah sewa Jaafar. Mereka rancang nak solat jemaah dan baca Yasin. Sebagai meraihkan sahabat karibnya, Jaafar sediakan makanan yang dimasak sendiri. Lepas solat Isyak, mereka akan makan bersama di ruang tamu. Malam tu, lepas solat Isyak, Jaafar terus ke dapur untuk ambil makanan. Tiba-tiba dia jatuh dan terus pingsan. Masa nak rebah tu, Jaafar terdengar bunyi yang agak kuat dekat bumbung, macam ada seseorang baling batu dekat atap. Cepat-cepat Masron papah Jaafar, bawa ke katil dan baringkan dia. Kemudian Masron picit tubuh Jaafar dan rasakan ada sesuatu yang tak kena dengan Jaafar ni. Lepas Jaafar tersedar, dia bagi tahu dalam badan dia terasa macam ada benda bergerak-gerak dan menyucuk-nyucuk. Hampir seluruh badan tak boleh digerakkan. Masron terus berada di sisi Jaafar. Sepanjang malam dia tak dapat tidur. Malah makanan yang dimasak Jaafar tadi tak dijamah pun. Masron terus berdoa supaya penyakit aneh yang singgah di tubuh sahabatnya tu segera hilang. Masa azan subuh dilaungkan, baru keadaan Jaafar beransur-ansur pulih. Dia dapat tidur dengan lena. Tapi Masron tak balik rumah lagi. Dia risau kalau dia tak ada, jadi apa-apa dekat Jaafar nanti, siapa nak tolong? Masron rela tutup kedai perabotnya hari tu dan batalkan temu janji yang dibuatnya dengan beberapa orang pelanggan dari Melaka dan Singapura. Pada Masron, biar hilang pelanggan, jangan hilang sahabat. Pelanggan boleh dicari, tapi nilai kesetiaan seorang sahabat memang tiada gantinya. Lebih kurang pukul 8 pagi, Jaafar terjaga dan terus duduk. Lepas tu Masron suruh Jaafar gerakkan leher dan senaman ringkas, nak tengok dia dah pulih ke belum. Jaafar buat dengan penuh semangat sampai badannya berpeluh. Masron senang hati bila nampak peluh meleleh dekat dahi dan tubuh Jaafar. Itu bermakna Jaafar dah cukup sihat. Sebelum Jaafar mandi, Masron periksa setiap sendi di tubuh Jaafar dengan rotan seni. Hujung rotan yang disimpul tu diketuk berkali-kali di tempurung lutut, hujung siku, sendi bahu dan buku lali. Setiap kali diketuk,
batuk, Masrun akan baca sesuatu. Bila dah yakin Jaafar dah pulih, barulah dibenarkan Jaafar mandi. Sementara Jaafar mandi tu, Masrun sediakan sarapan pagi, 2 biji telur rebus dan kopi tanpa gula. Lebih kurang pukul 10, Jaafar bagi tahu Masrun dia dah pulih sepenuhnya, boleh bergerak bebas, seluruh badan tak terasa sakit atau sengal-sengal lagi. Kemudian Masrun nak bawa Jaafar pergi jumpa bomoh, tapi Jaafar menolak dengan baik. Namun hati Masrun tetap mengatakan dalam tubuh Jaafar ada sesuatu benda gaib. Lepas minggu kejadian yang menimpa Jaafar tu, tak ada tanda-tanda penyakit tu akan datang lagi. Tapi masuk minggu yang ketiga, Jaafar mengadu tepi leher sebelah kiri dia terasa sakit, macam dicucuk-cucuk dengan benda tajam yang halus. Berbekalkan ilmu perubatan tradisional yang dibawa dari tanah Jawa, Masrun cuba rawat Jaafar secara kebatinan. Rasa sakit tu hilang sekejap je, kemudian datang semula. Akhirnya Jaafar buat keputusan nak jumpa doktor. Lepas berkali-kali jumpa doktor, punca penyakitnya tak dapat dikesan. Doktor kata Jaafar tak ada sebarang penyakit pun. Keadaan Jaafar bertambah teruk. Setiap hari Jaafar terasa sakit dekat leher. Rasa sakit tu datang tak kira waktu. Sebagai sahabat, tanpa rasa jemu, Masrun terus pujuk Jaafar supaya berubat cara tradisional. Akhirnya Jaafar setuju. Masrun pun bawa Jaafar jumpa bomoh. Malangnya, lepas tengok keadaan Jaafar, bomoh tu angkat tangan. Dia tak mampu nak rawat. Kalau diteruskan juga, mungkin bomoh tu akan terkena sakit yang lebih teruk daripada Jaafar. Kemudian bomoh tu suruh Masrun jumpa seseorang dan orang tu akan bawa Masrun dan Jaafar menemui A, seorang lelaki yang boleh dikatakan alim juga, sanggup bantu orang yang sakit, iaitu Haji Simpul, bapa saudara Abu. Lepas dapat maklumat terperinci dari bomoh tu, Masrun mula cari orang perantaraan yang boleh bawa dia jumpa dengan orang yang dikatakan alim itu. Setelah puas bertanya sana sini, akhirnya Masrun jumpa dengan Haji Basilam. Sebaik saja Haji Basilam keluar dari masjid, Masrun terus jumpa Haji Basilam dan bagi tahu tujuan sebenar dia. Masrun ada juga sebut nama bomoh yang suruh dia cari Haji Basilam tu. Setelah pastikan cerita dari Masrun itu betul, Haji Basilam setuju nak bantu, tapi dengan syarat dia nak jumpa Jaafar dulu. Kata Haji Basilam, tahap penyakit Jaafar masa tu dah berada di paras bahaya dan mesti dirawat dengan segera. 2 hari kemudian, Haji Basilam bawa Masrun dan Jaafar jumpa Haji Simpul. Masrun dan Jaafar agak terkejut sebab Haji Simpul macam dah tahu kedatangan mereka tu. Buktinya, Haji Simpul dah sediakan tikar mengkuang 3 warna, warna putih, warna merah dan biru, untuk Jaafar duduk atau baring masa rawatan nanti. Lepas berkali-kali tengok tapak tangan Jaafar kiri dan kanan, Haji Simpul suruh Haji Basilam cari daun di belakang rumah. Haji Basilam yang dah tahu daun apa, dengan segera pergi petik dan masukkan daun tu dalam mangkuk putih. Kemudian Haji Simpul suruh Haji Basilam ambil air telaga. Air telaga tu dituangkan dalam mangkuk putih yang berisikan daun-daun ramuan tadi. Lepas tu Haji Simpul pegang bahu kanan Jaafar. Lepas Jaafar mengeluh panjang, Haji Simpul angkat tangannya dari bahu Jaafar. Dia beralih pada mangkuk putih. Dalam keadaan mata separuh pejam, Haji Simpul mula baca sesuatu. Lepas tu dia raup ramuan dalam mangkuk putih dan diusap ke leher Jaafar 3 kali. Dari tepi leher Jaafar keluar benda runcing macam tulang. Haji Simpul ambil benda tu dan bungkus dengan kain putih. Itulah tulang ikan pari. Haji Simpul simpan dalam kotak kecil yang dibuat daripada papan jati. Lepas tu Haji Basilam panggil Jaafar dan bagi tahu yang dia baru ceritakan pada TJ dan Andi apa yang dia alami. Kata Jaafar, ada orang dengki sebab perniagaan dia maju. Jaafar tahu siapa orangnya, tapi Haji Simpul pesan jangan balas dendam, dan Haji Simpul juga tak kenakan sebarang bayaran. Dia tolong dengan ikhlas dan suruh Jaafar tinggalkan Pekanbaru, jalankan perniagaan dekat tempat lain. Masrun pun tinggalkan Pekanbaru dan berhijrah ke Pontian Johor. Lepas tu dia ke Singapura. Lepas Singapura, Masrun pindah ke Kuala Lumpur, berniaga dekat pasar Sungai Besi tapi duduk dekat kampung Malaysia. Dengar cerita dah jadi penduduk tetap. Setelah puas berbual, Haji Basilam, TJ dan Andi pun mulakan perjalanan ke kampung tempat Datuk TJ tunggu tu. Setelah masuk lorong yang kecil dan sempit, mereka berhenti di bawah pokok besar yang ada busuk jantan. Kemudian Haji Basilam bagi kain hitam sebesar sapu tangan pada mereka. Tutup mata kamu dengan kain hitam tu, ikat kemas-kemas, katanya. Tanpa banyak cakap, mereka terus tutup mata dengan kain hitam tu. Lepas tu Haji Basilam suruh TJ pegang hujung baju dia sebelah kiri, Andi pula pegang hujung baju dia sebelah kanan. Letak kaki kanan dekat depan, tahan nafas sambil kira sampai 13. Bila Haji Basilam kata dah sampai, cepat-cepat lepaskan hujung baju dia. Kemudian terdengar bunyi tapak kaki pijak ranting dan rumput depan mereka. Ingat cakap aku Tama, Andi. Tiba-tiba suasana jadi sunyi. Tak ada bunyi kicau burung dan deru angin. Sebaik saja hujung baju Haji Basilam mereka pegang,
TJ terasa badan dia terangkat macam berada di awang-awangan, lalu bergerak ke depan dengan laju. Zoom. Terasa bahagian badan terkena pucuk dan ranting kayu. Kasut getah yang dipakai terasa macam nak tercabut. TJ cuba bersuara tapi tak boleh. Bila buka mulut je, angin terus masuk. Akhirnya gerakan yang laju tadi beransur perlahan dan badan mula terasa berat macam nak jatuh. Disebabkan TJ gagal imbangkan badan dia, badan TJ terus berpusing sampai hujung baju Haji Basilam tu terlepas dari genggaman. TJ terus terhumban ke tanah, berguling-guling dan akhirnya berhenti. Bila TJ buka mata, dia dah berada dekat padang kerbau dengan rumput yang menghijau, dekat dengan sebatang anak sungai yang jernih airnya. Bila toleh kanan, TJ nampak Andi terlentang tengah renung ke langit. Haji Basilam berdiri antara mereka. "Bangun," katanya sambil tersenyum. "Dari sini mereka akan jalan kaki ke tempat Datuk TJ menanti," kata Haji Basilam. Disebabkan TJ banyak berkhayal, dia tak boleh mendarat dengan baik. TJ jatuh dengan Andi sekalipun jatuh. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.